Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli kadet serta guru-guru yang saya kasihi sekalian. Baiklah, untuk ahli kadet sila buka kamera anda. Baiklah, peringatan kepada semua ahli kadet, anda dikendaki untuk membuka kamera anda sepanjang majlis kita berlangsung pada hari ini dan anda tidak dibenarkan untuk membuka mic sepanjang majlis kita berlangsung pada hari ini. Baiklah, anak-anak yang saya kasih sekalian, terlebih dahulu yang berusaha Komandan TKRS Puan Asma binti Kasim, Timbalan Komandan TKRS Azizul bin Aziz, Lieutenant Lieutenant muda Cikgu Syazwan bin Muhammad Razi, Lieutenant muda Ustaz Muhammad Ikhwan bin Muhammad Amin, Pegawai Kadet Puan Maria binti Tugiman, Pegawai Kadet Anis Syahirah, Pegawai Kadet Idham Hakimi, Cikgu Idham Hakimi, yang lain saya tak ada dah kot. Okey, baik. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kerana anda semua boleh meluangkan masa dalam mesyuarat agung Tunas Kadet Remaja Sekolah bagi sesi 2021 ini. Baik, sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan surah Al-Fatihah bagi memberkati majlis kita pada hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga majlis kita pada hari ini diberkati dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, majlis kita pada hari ini kita ada beberapa. Saya umumkan agenda majlis kita pada hari ini. Yang pertama, ucapan aluan daripada saya sendiri iaitu Ketua Guru Penasihat Cikgu Muhammad Safwan bin Ibrahim. Selepas itu, untuk yang kedua, saya akan umumkan jawatan kuasa Tunas Kadet Remaja Sekolah Kebangsaan Nongcik 2021 yang telah anda semua undi pada sebelum ini. Yang ketiga, kita akan teruskan berkaitan dengan bengkel tata cara pemakaian bagi ahli kadet Tunas Kadet Remaja Sekolah bagi Sekolah Kebangsaan Nongcik. Yang keempat, saya akan bentangkan aktiviti tahunan Tunas Kadet Remaja Sekolah bagi tahun 2021. Yang kelima, hal-hal lain, dan yang keenam, penutup. Baiklah, saya mohon kepada semua ahli kadet untuk kekal bersama kita pada hari ini sehingga tamat mesyuarat kita pada hari ini. Baiklah, untuk yang pertama sekali saya ingin memaparkan montaj jawatan kuasa bagi sesi 2021 yang telah anda undi sebelum ini. Kita tengok siapa yang menang. Okey? Baiklah, sama-sama kita saksikan ya. Remaja sekolah menuju satu ikatan bersaudara, bersatu menjulang keamanan negara, menjayakan kemukiman dan aman. Marilah kita membina peribadi, membentuk lisan yang kreatif, berharap cemerlangan diri sepanjang masa yang berterusan. Remaja sambutan cabaran menjadi bangsa Malaysia maju dan cemerlang. Remaja berwawasan, jangan kita lupa kepada pencipta. Remaja hayati budaya, ilmu iman dan amal, letakkan di hati dan jiwamu, wawasan kadet remaja sekolah.
Baiklah, tahniah saya ucapkan kepada pemenang bagi jawatan kuasa Tunas Kadet Remaja Sekolah bagi sesi 2021. Baiklah, saya nak pergi kepada yang lebih lanjut berkaitan dengan kita punya jawatan kuasa sesi 2021 ini. Okey, untuk rakan-rakan, guru dan ahli kadet, saya akan paparkan nanti mungkin anak-anak tak percaya undian tersebut, dan saya akan paparkan berkaitan dengan undian tersebut, berapa jumlah yang dapat. Alright? Okey, baik. Okey. Okay, untuk paparan yang pertama, ini merupakan guru penasihat bagi Tunas Kadet Remaja Sekolah bagi sesi 2021 yang diketuai oleh saya, Lieutenant Muda Muhammad Safwan bin Ibrahim. Okey. Setiausaha bagi Tunas Kadet Remaja Sekolah bagi Sekolah Kebangsaan Noncik iaitu Pegawai Kadet Mariam binti Tugiman. Ahli-ahli guru penasihat Tunas Kadet Remaja Sekolah diteruskan dengan Lieutenant Muda Muhammad Ikhwan bin Muhammad Amin. Yang keempat, Lieutenant Muda Muhammad Syukur bin Mahad, Pegawai Kadet Idham Hakimi bin Hamdan, Lieutenant Muda Muhammad Syazwan bin Muhammad Razi, Pegawai Kadet Ani Syahira, dan yang terakhir sekali iaitu Pegawai Kadet Encik Amar Rahimi. Alright, ini untuk guru penasihat Tunas Kadet Remaja Sekolah bagi sesi 2021. Baiklah, ini merupakan pengurusi bagi tahun ini iaitu Korporal Muhammad Arif Ashraf bin Muhammad Khalid. Dari segi undian dia tak jauh beza dengan Korporal Muhammad Akif Zakwan, hanya berbeza tak silap saya dalam 2 undi sahaja. Baik, untuk jawatan naib pengurusi disandang oleh Korporal Nur Zakwan bin Nur Shah Rizal dengan undiannya 61.1% melepasi tahap. Okey. Yang seterusnya, jawatan kuasa ataupun jawatan setiausaha Lance Corporal Nur Arisa Kasrina binti Muhammad Razi dengan undiannya sebanyak 69.4% mengatasi Kadet Sofia Hani Kristina binti Muhammad Sukri. Okay, untuk naik setiausaha Lance Corporal Sakifah Insyirah binti Muhammad Najib dengan undiannya 75% melepasi daripada undian daripada Lance Corporal Hana Irina binti Hanafiah. Untuk jawatan kuasa bendahari ataupun jawatan bendahari disandang oleh Korporal Muhammad Aiman Haziq bin Zunaidi. Lance Corporal ataupun Korporal Muhammad Aiman Haziq bin Zunaidi mendapat undian sebanyak 66.7%. Untuk naib bendahari disandang oleh Kadet Muhammad Ryan Adam bin Nur Zaidi dengan undian 61.1%. Okay. Untuk AJK tahun 4, itu jawatan kuasa tahun 4, disandang oleh 2 orang ahli kadet. Yang pertama, Kadet Muhammad Dani Hafifi bin Muhammad Nazri, dan yang kedua, Kadet Zul Syahmi bin Muhammad Zulkarnain. Ini adalah peratusan pengundian semalam. Okay. Kadet Muhammad Dani Hafifi bin Muhammad Nazri telah memenangi dengan undian sebanyak 72.2%, diikuti oleh Kadet Zul Syahmi bin Muhammad Zulkarnain dengan 52.8% dan diikuti oleh Kadet Muhammad Ali Mudrik dengan keputusan 41.7%. Baik, untuk AJK tahun 5 dimenangi oleh Lance Corporal Nur Danish bin Nur Azhar dan Lance Corporal Muhammad Azhar Shazmi bin Syahrul Nizam dengan undian Lance Corporal Nur Danish bin Nur Azhar telah berjaya dengan mendapat undian 66.7%, diikuti oleh Lance Corporal Muhammad Azhar Shazmi dengan 55.6% dan yang ketiga Lance Corporal Muhammad Adib Ilham dengan 36.1%. Untuk jawatan kuasa tahun 6, yang pertama disandang oleh adik Kadet Farid Nazim bin Fairul Isham dan yang kedua Kadet Muhammad Firdaus Sufi bin Muhammad Fazli dengan undiannya Kadet Farid Nazim dan Kadet Muhammad Firdaus Sufi dengan undian yang sama dengan 55.6%. Baiklah, itu secara pembentangan secara keseluruhan jawatan kuasa Tunas Kadet Remaja Sekolah bagi sesi 2021.
ahli kadet ataupun yang tidak berjaya, tidak mengapa, tahun depan kita boleh cuba lagi untuk ahli kadet tahun 5 dan tahun 4. Untuk ahli kadet tahun 6 jangan bersedih kerana banyak lagi kelab persatuan sukan permainan anda boleh sandang untuk jawatan-jawatan tersebut. Jangan risau. Ini adalah yang permulaan untuk unit beruniform. Lepas ini ada kelab, ada persatuan, ada sukan dan permainan dan ada yang rumah sukan. Okey, markah untuk memegang jawatan ini adalah sama saja. Okey. Okey, itu sahaja perbentangan berkaitan dengan jawatan kuasa tunas kadet remaja sekolah bagi sesi 2021. Baiklah, untuk yang seterusnya saya akan bentangkan ataupun kita akan laksanakan sedikit bengkel tata cara pemakaian uniform kadet. Ini sangat penting bagi tahun ini kerana apa? Kerana ahli kadet semua memakai uniform TKRS ini. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara pemakaian uniform yang betul bagi kita menampakkan penampilan ahli TKRS yang sebenarnya. Okey, baik. Di sini saya akan paparkan. Kalau ada ibu bapa yang bersama ataupun menemani anak-anak boleh rujuk ataupun boleh sama-sama dengar tentang pemakaian uniform kadet ini. Kerana apa? Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang anak-anak lakukan tapi kita akan betulkan pada hari ini. Okey, untuk pemakaian kadet uniform TKRS, okey, saya akan betulkan. Okey, untuk uniform ahli tunas kadet remaja sekolah bagi Sekolah Kebangsaan Nongcik, ini adalah uniform nombor 3. Bila cikgu sebut uniform nombor 3, inilah uniform nombor 3. Inilah yang anak-anak pakai pada hari Rabu dan hari Ahad masa perhimpunan co-curriculum. Okey, apa yang perlu ada untuk seorang ahli kadet tersebut? Ini untuk ahli kadet putera. Okey, yang pertama mesti ada beret. Beret yang warna hijau tu. Okey, beret yang warna hijau yang anak-anak pakai. Okey, beret ni mesti pelapik. Kalau ada anak-anak nak beli beret ini, pergi kedai. Pergi kedai tengok. Kadang-kadang kedai itu dia jual beret tanpa dia ada pelapik merah. Pelapik merah yang ada dekat atas tu, dia tak jahit sekali. Jadi kalau anak-anak pergi kedai, kalau nak beli, tengok beret itu mesti dijahit terus dengan pelapik merah. Sebab apa? Sebab mudah untuk anak-anak pakai. Tak payah jahit dah selepas itu. Okey, mesti ada beret. Beret ini warna syarut dark green. Okey, ada lencana KRS dekat atas pelapik merah yang berwarna emas dan emas pelapik merah tersebut. Warna emas atas pelapik merah. Okey, yang kedua, mesti ada layar. Okey, layar warna merah, single layar single layar. Anak-anak saya rasa semua pakai yang betul single layar. Okey, pemakaian dia di atas bahu sebelah kanan. Okey, yang ketiga, tali pinggang. Okey, tali pinggang ini mestilah canvas Sherwood dark green, mesti berkepala warna emas dan berlogo KRS. Okey, berlogo KRS. Okey, seluar untuk anak-anak Sekolah Kebangsaan Nongcik, seluar ialah kalau lelaki seluar sekolah warna biru. Warna biru tersebut. Tak perlu beli seluar yang warna hijau macam sekolah menengah tersebut. Seluar warna hijau itu adalah untuk sekolah menengah. Dan warna biru ini seluar sekolah anak-anak, itulah seluar yang anak-anak perlu pakai. Okey. Kasut. Kasut ada dua. Sama ada nak pakai kulit boleh, PVC hitam pun boleh dan bertali dan berstoki hitam. Anak-anak boleh pakai juga baju sekolah. Okey. Kasut sekolah tersebut warna hitam. Kalau ada duit lebih sikit, belilah kasut potong. Kasut yang berkulit PVC tersebut yang bertali. Nampak sikit kemas. Kalau kita nak buat ujian kawat kaki dan sebagainya, nampaklah kalau hentakan anak-anak itu, lagi sedaplah bunyinya. Okey. Okey, untuk pangkat. Untuk pangkat ini dia ada bersulam Nanti saya akan tunjukkan pangkat. Pangkat ini akan ditauliahkan oleh pihak sekolah. Untuk yang pertama kita akan buat ujian Lance Corporal lah. Lance Corporal ni mesti anak-anak wajib dapat untuk ujian ini. Apabila melepasi ujian Lance Corporal ini, anak-anak akan diberikan pangkat Lance Corporal. Tak perlu tampal lagi untuk ujian ini. Saya rasa ramai dah yang ada. Kalau kadet tahun 5, tahun 6 dia dah melepasi ujian Lance Corporal ini, dah ada yang pakai. Bila dah ada dapat pengiktirafan daripada sekolah, dapat sijil, barulah anak-anak pakai. Alright, untuk baju. Inilah baju dia. Pastikan anak-anak membeli baju tersebut dan butang dia mesti sama warna. Kalau warna dia light green,
butang dia pun light green, sama warna. Jangan beli baju yang warna, kalau butang dia ada warna hitam, warna coklat, jangan. Itu salah etika pemakaian dia. Mesti butang dan baju mesti sama warnanya. Alright? Dia ada collar dot. Okay, collar dot ni yang bulat tu. Collar dot pakai dekat awak punya collar lah. Okay, kiri dan kanan. Lepas tu dia ada lencana poket, pakai di sebelah kiri poket. Di sebelah kiri poket. Butang baju mesti ada 7 biji. Check kalau nak beli tu, check baju tu. Berapa yang ada. Tengok check kalau ada 7 tu betul lah itu butang baju yang sebenarnya. Okay. Pakai yang besar sikit kan. Kalau tengok kan cikgu pakai tanda nama hitam putih ni kan. Kalau awak nak pergi kedai nak buat tanda nama ini, jangan tempah yang macam saiz cikgu ni. Awak tempah yang saiz kecil sikit daripada saiz cikgu ni. Okey. Sama saja awak buat nama, kalau contoh nama Atiyah Maisara, buatlah nama Atiyah sahaja. Jangan tulis nama penuh. Tulis nama Atiyah saja. Kerana apa? Kerana bila anda terpilih untuk mewakili sekolah ke peringkat korporal ataupun sarjan, itulah tanda nama yang perlu anda pakai semasa sesi ujian dan pentauliahan. Kalau anda ada sekarang pun tak ada masalah, boleh pakai tanda nama ini. Alright? Okey, ini untuk berkaitan dengan uniform nombor 3 kadet putera. Bila cikgu sebut uniform nombor 3, inilah uniform yang anda pakai selalu waktu hari Rabu dan hari Ahad himpunan kurikulum. Alright. Untuk yang seterusnya, ini uniform nombor 3 bagi tunas ataupun kadet TKRS Puteri. Sama sahaja. Sama sahaja. Dua seluar sekolah warna biru yang lelaki pakai. Okey, untuk pemakaian lain sama saja. Yang beza dia tengok pada tudung sahaja. Okey, tudung dia mesti sama dengan warna ni, warna beret ni. Okey, Sherwood dark green. Okey, sama sahaja dengan warna beret ini. Okey, jadi tudung mesti masuk belah dalam. Okey, tudung mesti masuk belah dalam dalam baju awak. Alright, yang lain saya rasa semua sama. Okey. Okey, ini boleh pakai, tetapi kalau sekolah kita menetapkan, sekolah kebangsaan non-cik, kita menetapkan semua perempuan pakai seluar. Kadet perempuan pakai seluar sekolah. Kerana apa? Kerana senang nak buat aktiviti. Kalau pakai kain nak pergi berlari ke, nak melompat ke susah. Jadi kita pakai seluar senang untuk buat aktiviti. Tapi tak ada masalah kalau ada, tapi yang sebaiknya kita pakailah seluar. Alright. Okay, ini uniform nombor 4B. Yang awak selalu pakai dengan yang awak selalu pakai t-shirt itu, awak panggil t-shirt. Inilah t-shirt yang sebetulnya. Untuk semua kadet, lelaki, putera ataupun puteri, baju mestilah lengan panjang. Baju lengan panjang. Tak ada yang lelaki ataupun putera baju lengan pendek. Tak ada. Semua kadet baju lengan panjang. Okey? Okey. Apabila anda memakai baju, uniform ataupun t-shirt, beret mesti kena pakai. Okey? Macam pengakap. Pengakap kalau buat aktiviti apa pun pakai baju t-shirt dia pakai scarf. Kalau kita pakai beret. Okey? Mesti pakai beret. Beret ini adalah perkara yang paling wajib lah. Wajib untuk kita pakai dalam semua aktiviti yang kita masuk. Okey? Okey, sama saja. Okey, boleh padankan dengan seluar sekolah warna biru dan boleh padankan dengan track bottom ataupun seluar track berwarna hitam. Okey, baju dia mesti lengan panjang. Awak tengok perkataan tunas dia, logo dia besar. Logo dia besar. Untuk bahagian belakang dia tulis kadet remaja sekolah Malaysia. Okey, kat depan ni ada TKRS. Okey, kamu tengok pilihan baju yang betul lah untuk anda beli nanti. Alright, ingat pesan saya, mesti baju lengan panjang. Tak ada lengan pendek untuk lelaki. Okay, semua lengan panjang. Okay, baik. Kalau awak pakai baju t-shirt TTRS ini, baju nombor 4B, seluar sekolah mesti padankan dengan kasut kulit ataupun kasut PVC lah. Okay, kalau awak pakai baju t-shirt, okay, t-shirt ini uniform 4B, seluar track bottom warna hitam, dipadankan dengan kasut sukan lah. Kalau boleh kasut warna hitam. Biar nampak kemas sedikit. Mesti baju masuk dalam. Okay, baju masuk dalam.
Alright. Sama saja dengan perempuan, yang berbeza dia tudung saja. Tudung mesti masuk dalam. Pakai beret. Alright, pakai beret. Okey. Okey, untuk etika dan adab beruniform. Okey, ini contoh ada gambar yang betul lah. Cikgu tunjukkan. Okey, bila awak pakai beret, pelapik merah ini mesti berada di atas mata sebelah kanan. Okey, sebelah mata kanan awak. Mesti bila mata sebelah kanan, yang sebelah kiri ini awak lurutkan. Dia jadi macam ni. Awak tengok beret saya, dia akan jadi macam ni. Awak lurutkan. Lurutkan, dia akan jadi macam ni. Alright. Pelapik merah, awak tengok kedudukan pelapik merah. Yang lengkung dia berada di atas. Okey, yang lengkung dia berada di atas ini. Yang garis straight ini berada di bawah. Awak tengok. Okey. Okey, ini salah pemakaian dia kerana makai di mata sebelah mata kiri. Ini pun salah. Okey. Okey. Ini kat tengah-tengah lagilah salah. Okey. Kalau macam ni pun salah. Mata sebelah macam ni. Kalau yang betul untuk perempuan sama macam ni Awak tengok kedudukan tudung dia. Tudung, bila awak pakai tudung yang depan tu, awning, dia panggil awning kan. Awning tu tutup terus, bukan buka. Bukan buka. Maksudnya tutup terus. Okey? Tengok kedudukan dia. Ni. Dia tutup terus. Tak nampak dah anak tudung awak kat atas tu. Yang nampak dahi saja. Alright? Okey. So, itu berkaitan dengan beret KRS. Okey, untuk lanyard. Ini biasa lanyard. Ini saya tunjuk Ini baju pegawai yang cikgu-cikgu pakai. Bila awak pakai lanyard saya tunjuk. Bila awak pakai lanyard, biasanya lanyard awak ni tali lebih. Betul, tali lebih kan? Okey. Bila tali lebih, ini. Awak tengok saya gulung ni tali yang lebih ini. Awak gulung tali awak yang lebih itu, buat ikatan dan awak masukkan. Masukkan dalam kocek awak. Kerana apa? Bila awak masukkan, dia punya ikatan dekat sini dah makin cantik. Biasa kalau awak tak buat macam ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam tu. Lebih. Tak kemas lah. Pasal awak sangkut masuk macam ni. Dia selalu awak buat. Ini tak kemas. Bila awak tak kemas macam ni, dia tak menampakkan penampilan ataupun pemakaian yang betul lah. Lagi dia cantik, awak gulung sahaja yang dalam ni. Ikat. Okey, ikat. Lepas tu masukkan kat dalam ni. Tengok dia dah kemas. Okey, tarik betul-betul. Yang dekat bahagian yang ni, yang tali dimasukkan ni, awak tarik biar sama dengan awak punya lengan ni. Dengan awak punya ketiak awak tu. Biar duduk kat bawah ketiak awak. Okey, duduk kat bawah ketiak dan masukkan. Baru nampak kemas. Alright. Macam inilah yang pertama ditunjuk. Okey, yang pertama. Lepas tu yang kedua. Okey. Yang ketiga, tali yang panjang ini berada di belakang. Okey, tali yang panjang ini berada di belakang. Lepas tu yang ketiga, masukkan kat sini. Okay, yang keempat, dia gulung. Okey, lepas tu yang kelima, dia masukkan. Dan yang keenam, kemaskan. Baru nampak kemas macam ni. Tak boleh meleweh, tak boleh lebih panjang berjuntai tali tersebut, lanyard tersebut. Alright. Kalau ini collar pin, ini untuk pegawai. Kalau awak punya collar pin collar pin ini saya tunjuk kalau awak pakai macam contoh saya pakai macam ni kan. Awak tak boleh letak tengah-tengah sini. Tak boleh letak atas ni. Awak mesti letak dekat penjuru. Penjuru. Awak bajet-bajetlah dekat penjuru ini. Dekat penjuru. Kiri dan kanan. Okey, penjuru dia. Okey, ni dia kata collar pin selari dengan bucu collar. Selari, mesti selari. Okey, untuk lencana di poket. Lencana di poket, awak tengok bila awak pakai baju, dia ada pelapik ni kan. Ni, pelapik ni yang tutup tu kan. Jarak lencana kocek dengan pelapik ini mestilah 1 jari. Kalau nak senang, dia kata 1 cm kan. Awak jarak-jarak lah. Ukur. Letak jari 1. Macam ni lah. Letak jari 1. Lepas tu awak masukkan. Awak pun letak jari 1. Awak tengok macam mana nak ukur dia. Okey. Letak jari 1. Baru letak bawah dia. Awak punya lencana poket tersebut. Alright. Okey. Selesai untuk kedudukan letak lencana. Okey. Ini pemakaian tali pinggang. Okey, bila awak pakai tali pinggang
Biasanya saya tengok anak-anak pakai tali pinggang, ahli kadet pakai tali pinggang lebih macam ni. Tak boleh, bukan tak boleh, tak kemas. Okey, untuk yang kemas, anak-anak ataupun ahli kadet laraskan buckle tali pinggang ini supaya kedudukan dia akan jadi macam ni. Tak nampak lebihan dia, tertutup. Tertutup. Faham Tali pinggang kalau lelaki boleh laraskan. Tarik sedikit. Okey. Tarik sedikit dan laraskan supaya yang ini tak nampak, tak lebih lah pada belakang ini. Alright. Okey. Okey, untuk etika dan adab beruniform. Okey. Ini untuk pemakaian yang tidak mengikut SOP. Yang ini lencana dekat bahu dah tiada Dah tiada dah lencana dekat bahu. Tak ada kadet remaja dan lencana ini tak ada dah dekat bahu. Bahu kiri dan kanan kosong. Kiri dan kanan kosong. Okey, yang ni pun sama, lanyard. Tengok dia pakai macam ni. Ini pun salah lanyard. Yang cikgu tunjukkan tadi itu cara yang betul. Okey. Pemakaian pangkat. Okey, cikgu tunjukkan pangkat Lance Corporal. Untuk tahun ini kita akan cuba laksanakan ujian Lance Corporal kerana ujian Lance Corporal ini ditauliahkan oleh sekolah dan lulus ujian tahap 1. Bila awak sudah lulus, diberi sijil oleh guru. Saya ada yang tahun lepas yang mengikuti perkemahan Saya rasa saya dah buat separuh untuk ujian tersebut dan kita akan sambung lagi separuh. Sijil itu masih ada lagi dengan saya. Complete saja beberapa lagi task, saya akan berikan sijil tersebut. Okey, bila awak dah lepas, awak akan dapat pangkat ini. Satu line. Okey, untuk Lance Corporal. Okey, untuk pangkat corporal ada 2 line. Pangkat corporal ini cikgu tak boleh, sekolah tak boleh laksanakan. Okey, bila awak dah melepasi Lance Corporal, cikgu akan pilih yang terbaik untuk pergi peringkat corporal yang mana PPD akan laksanakan pada tahun ini ada dan yang tertinggi sekali untuk sekolah rendah ada pangkat sarjan. Pangkat sarjan ini biasanya KPM ataupun JPN lah yang akan laksanakan. Anda akan pakai 3 ini. Sejarah sekolah Nongcik, sebelum ini tak silap saya ada 2 orang yang memakai yang lepasi pangkat sarjan ini. Okey. Etika dan adab uniform. Okey. Jangan bila kita pakai uniform ini, okey, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kesat, okey, tak boleh merokok, okey. Tidak berambut panjang, okey. Tidak berkuku panjang, okey, tidak menggunakan jari telunjuk, okey, bila kita bercakap kita pakai baju uniform ini tak boleh tunjukkan jari ni tak boleh. Okey, tidak makan di tempat awam, okey, kalau awak balik sekolah, ayah ajak pergi makan, bila awak pakai uniform ini tak bolehlah kita pergi makan dekat kedai, okey. Okay, tidak menaiki kenderaan awam dan mempamerkan uniform, okey, sentiasa kemas dan memberi dan membalas hormat dengan betul. Okey. Okey, kalau kalau di sekolah pada hari Rabu, okey, kalau anda berselisih dengan guru-guru, TKRS dan sebagainya, panggilan yang perlu anda laksanakan bukan cikgu. Ini untuk hari Rabu saja. Anda perlu panggil tuan. Okey, panggil tuan. Itu panggilan bagi pegawai-pegawai yang berada di sekolah. Untuk hari Rabu sahaja. Panggil tuan. Alright. Contoh Tuan Ikhwan. Contoh. Bukan Ustaz Ikhwan. Tuan Ikhwan. Okay. Alright. Okay. Bahagian muka. Ini tak payahlah. Okay. Rambut mesti nipis dan pendek. Okay. Beret. Beret ni Ini beret. Mesti dipakai dengan betul. Setiap aktiviti yang kita laksanakan mesti pakai beret. Okay. Mesti pakai beret. Jangan beret ini orang kata hidup dan mati untuk TKRS lah. Tak ada beret ini tidak menampakkan itu TKRS yang sebenarnya. Okey, untuk perempuan, tudung dimasukkan ke dalam baju. Alright. Baju hendaklah kemas, kena setereka, tak boleh pakai baju yang genyok. Okey. Lebihan benang-benang yang ada tu, jahit ataupun potong, buangkan. Lencana dan aksesori mesti pakai. Sebelum ini anak-anak cikgu tengok kalau pergi sekolah, anak-anak tak pakai aksesori sebab hanya pakai baju saja. Pakai aksesori baru menampakkan ahli kadet yang sebenarnya. Okey, pakai collar pin, pakai lencana poket, okey, pakai layar, okey, pakai beret. Cukup. Kalau lelaki tambah satu lagi pakai tali pinggang. Alright. Okey, ini cikgu tak nak sentuhlah. Okey. Itu sekian, terima kasih berkaitan dengan bengkel tata cara. Tata cara pemakaian bagi sesi ataupun untuk ahli kadet, tunas kadet dan majlis sekolah.
bagi sekolah kebangsaan non-cik. Baik, untuk yang seterusnya, cikgu akan bentangkan aktiviti tahunan untuk tahun ini. Okey, cikgu akan bentangkan aktiviti tahunan bagi tahun ini. Baik, untuk tahun ini, memandangkan saya rasa ramai lagi ahli kadet kita yang belum mendapat pangkat Lance Corporal untuk tahun 4 dan tahun 5. Tahun 6 pun sekali belum dapat lagi. Saya dengan guru penasihat ahli tunas kadet remaja sekolah kebangsaan non-cik merancang untuk melaksanakan ujian kenaikan pangkat Lance Corporal TKRS sekolah kebangsaan non-cik. Ini saya wujudkan untuk kita beri markah dalam PAJSK. Bila anda dapat pangkat Lance Corporal ini, markah untuk PAJSK anak-anak ataupun ahli kadet ialah 7 markah. 7 markah. Jadi untuk perancangan tahun ini saya telah mengambil kira bila kita berada dalam pasca COVID-19 ini, kita tidak boleh mengadakan aktiviti secara berkumpulan dan sebagainya. Ini adalah plan taktikal ataupun plan tindakan yang kita akan laksanakan bagi tahun 2021 ini untuk melayakkan anak-anak ataupun ahli kadet mendapat pangkat Lance Corporal lah. Alright. Untuk ujian ataupun aktiviti tahunan kita akan rangkumkan setiap aktiviti yang kita laksanakan ini pada setiap minggu ataupun bulan tersebut merangkumi untuk ujian kenaikan pangkat Lance Corporal. Okey. Anak-anak boleh tengok. Ahli kadet boleh tengok sekejap Okey. Ini yang telah dirancang lah. Okey, CJ untuk Lance Corporal ini boleh diberikan, ditauliahkan oleh guru besar ataupun komander TKRS. Untuk markah PJSK dia ialah 7. Lance Corporal 7, Corporal 8, Sarjan 10. Sarjan 10. Okey. Kalau ikutkan elemen-elemen dia, apa yang perlu anda lakukan. Okey, ini ikut buku lah. Ikut buku yang KPM beri Untuk kerohanian, ini yang perlu anak-anak perlu tahu. Senarai rukun Islam dan rukun iman. Okey, menghafal surah 3 kul. Menghafal mana-mana doa 3 doa harian. Okey, senaraikan 10 nilai murni. Okey, kalau untuk yang non-Muslim, buat karangan berkaitan dengan salah satu nilai murni dan menyenaraikan 5 perayaan kaum di Malaysia. Ini aspek pertama berkaitan kerohanian dan pendidikan moral. Jadi ada khidmat masyarakat itu gotong royong menjenamakan 5 jenis pokok hiasan. Keusahawanan ada membuat ataupun menyediakan satu jenis masakan ringkas dan kebudayaan atau satu persembahan di sekolah. Ini yang telah ditetapkan oleh KPM dalam buku panduan TKRS. Jadi mungkin beberapa aktiviti yang kita tidak dapat laksanakan kerana ia berkumpulan dan sebagainya, kita mengambil kira aspek SOP. Okay, jadi untuk ujian, aktiviti ujian pasca COVID-19 ini, inilah yang kita akan laksanakan. Okay. Secara terperinci saya akan briefing dekat guru-guru bagaimana kaedah untuk melaksanakan ini. Tapi secara draftnya inilah yang kita akan laksanakan supaya anak-anak dapat tahu apa yang perlu ahli kadet lakukan untuk mendapatkan pangkat Lance Corporal ini. Okey, elemen yang pertama, okey, untuk kerohanian ataupun moral. Kalau yang Islam kerohanian, kalau yang bukan Islam moral lah. Okey, untuk kaedah Islam, ujian yang pertama anak-anak perlu ingat rukun iman dan rukun Islam. Okey, hafal surah 3 kul dan doa harian. Okey, doa harian. Kaedah pelaksanaan ni jangan baca. Okey. Okey, sebarang. Okey, satu lagi pesanan saya, kita guna balik buku modul yang kita beli tahun lepas untuk kadet tahun 5 dan tahun 6. Okey, untuk ahli kadet tahun 4, tahun ini saya akan beli baru buku modul tersebut. Jadi mungkin kita akan buat sedikit collection lah. Modul ini tak silap saya kalau harga lama RM5. Nanti saya akan confirmkan balik untuk anak-anak isi maklumat dan isi buku tersebut lah untuk melayakkan dapat pangkat Lance Corporal. Okey, kalau kadet bukan Muslim, buat berkaitan nilai murni, karangan nilai murni dan jenis perayaan di Malaysia. Okey, untuk bahagian ketatanegaraan, yang pertama nyanyian lagu negaraku,
nyanyian lagu negeri, nyanyian lagu KRS. Alright. Okey, untuk kawat statik. Inilah kawat yang perlu anak-anak lakukan. Ini kawat ini. Nanti cikgu akan tunjukkan video dia. Anak-anak ikut sahaja video tersebut dan hafal step by step dia. Okey, ada senadi sampai nombor 10. Okey. Okey, untuk ikatan ada 3 ikatan yang perlu anak-anak buat, iaitu buku sila, simpul manuk, bunga geti. Yang ni saya sempat saya laksanakan pada tahun lepas. Anak-anak dah mahir untuk buat 3 ikatan ni, kecuali ada tahun 3 lah. Alright. Untuk yang bantu mula, senaraikan 5 komponen peti bantu mula dan fungsinya. Apa yang ada dalam first aid dan peti bantu mula tersebut. Untuk keenam, khidmat, gotong royong di sekolah digantikan dengan aktiviti menolong ibu bapa mengemas di rumah. Okey. Anda perlu mengemas lah. Tak kisahlah mengemas rumah ke, mengemas bilik dan sebagainya. Mesti anak-anak pakai pakaian lengkap semasa anak-anak buat aktiviti gotong royong ini. Tak kisahlah nak buat apa kat rumah. Yang bagi markah nanti, ibu bapa anda sendiri yang akan bagi markah. Okay, yang ketujuh, keusahawanan itu menyediakan satu masakan ringkas secara berkumpulan. Yang asalnya secara berkumpulan. Digantikan dengan aktiviti membantu ibu bapa di dapur. Tak kisahlah anda nak masak apa, contoh juadah buku puasa dan sebagainya. Nanti akan diberikan markah oleh ibu bapa. Okey, untuk yang ke-8, alam sekitar menamakan pokok hiasan di rumah masing-masing. Pokok apa yang ada, anda namakan pokok hiasan tersebut. Untuk perkemahan dan kebudayaan, kita gugurkan sementara waktu kerana kita masih lagi dalam tempoh COVID-19 ini. Jadi, markah-markah anak-anak akan dicatatkan dalam buku yang anak-anak beli tersebut, modul tersebut. Kita akan guna pakai modul tersebut. Dan markah-markah ini akan diberikan oleh guru-guru penasihat dan guru-guru subjek pendidikan Islam dan muzik. Dan yang satu lagi, ibu bapa anda yang akan berikan markah berkaitan dengan keusahawanan dan khidmat masyarakat ini. Alright. Okey, ini adalah gerak kerja pelaksanaan ujian Lance Corporal. Okey, untuk anak-anak ahli kadet, untuk ujian Lance Corporal ini kita laksanakan pada bulan 6. Kerana apa? Kalau mengikutkan syarat untuk Lance Corporal ini mesti melebihi tempoh 6 bulan. 6 bulan persekolahan. Maksudnya kita bertunggu untuk 6 bulan bagi kadet tahun 4, kita mulakan secara bersama untuk Lance Corporal inilah. Jadi untuk gerak kerja dia kita akan mulakan pada bulan 6 minggu pertama. Inilah dia sebagai gerak kerja dia. Okey. Taklimat, latihan kendiri kadet, ujian kerohanian, okey. Ujian moral, ujian ketatanegaraan dan sebagainya sampai habis sekali. Alright, sampai habis kita akan buat. Jadi insya-Allah kalau anak-anak dapat menyelesaikan kesemua sekali, kita akan bagilah pentaulihan ini pada bulan 9 minggu pertama. Okey. Jadi itu berkaitan dengan perancangan aktiviti tahunan kita bagi tahun 2021 ini. Alright. Ini lampiran video-video yang saya akan berikan kepada anak-anak berkaitan dengan apa aspek-aspek yang kita belajar nantilah. Contoh kawat asas, nanti saya akan bagi link video tersebut, anak-anak boleh tengok dan boleh ikut. Alright. Okay, yang seterusnya berkaitan dengan senarai semak uniform TKRS. Okay. Anak-anak balik dan semak uniform anak-anak. Ada ke tak ada? Ini adalah uniform yang lengkap. Mesti uniform lengkap. Sementara menunggu bulan 6 nanti, pastikan uniform anak-anak mesti lengkap. Okay. Mesti ada beret berlapik merah. Okay. Collar pin mesti ada kiri dan kanan. Okay. Kemeja berwarna hijau yang macam anak-anak pakai. Tali pinggang KRS. Okay. Yang ada buckle dia. Okey, tudung hijau untuk yang perempuan, lanyard single warna merah, okey, lencana kocek, okey, lencana kocek. Tanda nama mesti ada tanda nama, okey, seluar biru sekolah, stoking hitam, kasut hitam. T-shirt aktiviti ini adalah t-shirt bila anak-anak buat aktiviti dekat rumah. Okey, lelaki lengan panjang, perempuan pun lengan panjang. Okey. Kita boleh faham berkaitan dengan aktiviti tahunan bagi 2021. Baiklah, selesai untuk yang keempat berkaitan dengan aktiviti tahunan. Kita pergi kepada hal-hal lain. Dah nak habis Kita pergi kepada hal-hal lain. Okey, untuk hal-hal lain cikgu nak sentuh beberapa perkara. Okey, cikgu nak sentuh beberapa perkara. Untuk kehadiran. Cikgu hari ni cikgu dah share link kehadiran, anak-anak boleh isi link kehadiran tersebut. Jadi
rakan-rakan ataupun anak-anak boleh isilah maklumat peribadi pada link kehadiran yang cikgu berikan. Okey, untuk yang kedua, kehadiran. Setiap saja untuk tahun ini, setiap unit beruniform, kelab persatuan ataupun sukan permainan. Cikgu nak tegaskan, setiap kali ada sahaja aktiviti yang dianjurkan oleh semua unit beruniform ini, anak-anak perlu mengikutinya. Perlu masuk, perlu menyiapkan tugasan yang diberikan. Kerana apa? Bila anak-anak masuk, bila anak-anak menyiapkan tugasan itu dikira sebagai kehadiran. Kehadiran ini sangat penting kerana apa? Bila ada kehadiran ini akan diambil kira untuk markah dalam PAJSK. Sekiranya kehadiran ahli kadet ini kurang, maka kuranglah bagi aspek kehadiran dalam unit beruniform. Jadi ingat pesan cikgu, setiap aktiviti mesti selesaikan dan mesti buat. Ya. Jadi ini akan menambahkan lagi lah markah anak-anak dalam PAJSK. Okey, yang seterusnya yang ketiga berkaitan dengan buku modul. Untuk ahli kadet tahun 5 dan 6 kita guna pakai buku modul yang lama sebab kita dah, saya rasa dah 3 ataupun 4 aspek yang kita telah laksanakan dan anak-anak telah ahli kadet telah lakukan. Dan untuk ahli kadet tahun 4, tahun ini kita akan buat sedikit kutipan untuk pembelian modul tersebut. Jadi modul itu sangat membantu ahli kadet untuk melayakkan dapat pangkat last corporal inilah. Jadi mungkin cikgu aku tengok naik sekolah nanti ataupun minggu depan kita akan membuat sedikitlah kutipan berkaitan dengan buku modul ini. Kenapa? Tak mahal pun buku ini, RM5 ini nak dibandingkan dengan markah yang anak-anak dapat. 7 markah itu sangat banyak. Okey. Jadi untuk tahun ini juga ada beberapa aktiviti yang telah dianjurkan di peringkat negeri. Okey, ini pemilihan yang cikgu akan laksanakan berdasarkan pemakaian anak ahli kadet, berdasarkan kompetensi ahli kadet yang menunjukkan tahap penguasaan dalam setiap aspek yang kita laksanakan dalam ujian-ujian yang telah diberikan. Itu yang cikgu akan pilih untuk pergi ke peringkat negeri. Jadi untuk ahli kadet tunjukkan yang sebenarnya, pakai pakaian yang sebetulnya, pakai beret, pakai uniform yang lengkap. Kalau pakai baju mesti pakai collar pin, lencana poket, layak dan sebagainya, mesti berpakaian lengkap. Okey, itu yang ketiga lah. Jadi untuk yang ini cikgu rasa tiadalah apa yang cikgu nak kongsikan berkaitan dengan tunas kadet remaja sekolah kebangsaan Norcik ini. Jadi apa yang cikgu sampaikan kepada kamu pada hari ini berkaitan dengan bengkel kita pada hari ini, ahli kadet dapat laksanakan ataupun ahli kadet dapat mempamerkan penampilan yang sebetulnya. Okey? Sebelum ini mungkin ahli kadet pergi sekolah tak ada beret. Mungkin lepas ni boleh cari beret, pakai beret, bagi nampak seragam. Rakan-rakan yang dah ada masuk ataupun ahli kadet yang masuk dalam ini, kalau belum sebelum ini tak ada rakan-rakan yang ada dalam ini, nanti boleh bagi tahu kat dia. Okay, contoh, kalau rakan kita pakai beret salah, kita betulkan cara pemakaian beret dia. Kalau rakan kita pakai lanyard yang salah, kita betulkan macam mana pakai pemakaian lanyard yang betul. Jadi kita sama-sama tegur, kita sama-sama bantu untuk ahli kadet ini. Kerana apa? Bila kita sama-sama bantu, kita menampakkan ahli kadet yang sangat orang kata sangat cakna lah tentang pemakaian yang sebaiknya ini. Okey, baik. Selesai berkaitan hal-hal lain, untuk penutup saya bukalah kalau ada guru-guru penasihat ataupun komandan TKRS ataupun timbalan komandan TKRS untuk menyampaikan sedikit ucapan lah kalau ada. Okey. Kalau ada Cik Azizul, kalau ada sedikit nak berucap ataupun Puan Asma. Cikgu Safwan, link kehadiran dah bagi ke belum? Link kehadiran saya dah bagi di ruangan chat bahagian atas sekali. Okey. Alright. Okey, link kehadiran saya dah bagi dekat ruangan chat Okey, saya copy sekali lagi. Okey, lepas ni boleh klik lah dekat link kehadiran tersebut untuk ruangan chat tersebut. Ini untuk ahli kadet untuk cikgu-cikgu tak perlu isi. Alright. Okey.
Kalau tiada, okey, kalau tiada saya mohon saya mohon sekali lagi semua ahli kadet buka kamera, kita akan ambil gambar. Okey, ahli kadet buka kamera, kita akan ambil gambar. Aku pergi buka. Okey. Ready kita akan ambil gambar. Okey. Ready? Okay, 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Okey, sekali lagi Okey, ready? 1, 2, 3. Alright. Okey. Okey, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada semua ahli tunas kadet remaja sekolah yang dapat meluangkan masa pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Komandan TKRS, Puan Asmah, Timbalan Komandan TKRS, Encik Azizul dan semua guru penasihat TKRS yang hadir pada mesyuarat kita pada hari ini. Dan saya doakan apa yang kita bincangkan, apa yang kita mesyuaratkan pada hari ini, kita dapat satu kata sepakat untuk kita tunjukkan bahawa kita ini tunas kadet remaja sekolah SK Nongcik ini merupakan unit beruniform yang sangat aktif dan mempamerkan ciri-ciri ahli kadet yang sangat proaktif. Kita tonjolkan kita punya kepimpinan berbanding dengan ahli-ahli kadet yang lain. Jadi kita sama-sama tunjukkan kita punya kesepakatan, kita tunjukkan kita punya penampilan dan pengurusan diri yang sangat baiklah. Jadi untuk hari ini sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli kadet, semua guru-guru, Puan Asmah, Komandan Timbalan Komandan Cik Azizul kerana sudi meluangkan masa dalam kita punya pada hari ini. Yes. Sekejap saya share sekali lagi. Okey, untuk link kehadiran saya akan share sekali lagi dekat bahagian chat. Okey, boleh tengok di ruangan chat dan saya akan share sekali lagi dekat grup kelas. Jadi kalau untuk supaya tak ketinggalan, boleh nanti minta ataupun nanti guru kelas akan sharekan kepada anak-anak di bahagian kelas nanti. Okey. Okey, saya rasa itu saja. Encik Azizul, ada apa-apa makluman yang boleh dikongsikan ataupun nak sampaikan sesuatu ataupun tidak? Baik, terima kasih Cikgu Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang Berusaha Komandan TKRS Puan Asmah, semua guru dan ahli kadet TKRS. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada TKRS pimpinan Cikgu Safwan saya matikan mesyuarat agung TKRS buat julung kalinya untuk sekolah kita secara jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan kedudukan kuasa kemudian tata cara pemakaian yang betul, pembentangan aktiviti tahunan Jadi semua yang dikongsikan oleh Cikgu Safwan tadi adalah sesuatu yang penting lah kepada ahli kadet terutamanya tata cara pemakaian pastikan pemakaian adalah pemakaian yang betul kerana kita ataupun kamu semua membawa nama sekolah sekiranya kamu sekolah ke daerah atau peringkat negeri. Jadi sekiranya pemakaian salah jadi dia akan bawa imej yang tidak baiklah kepada sekolah Nongcik.
Jadi saya percaya kepada semua guru penasihat, ya, TKRS, terutama kita mengingatkan ahli kadet sentiasa memakai pemakaian yang betul tentang unit uniform TKRS ini. Baik, juga telah dipilih secara ujian dan berjaya dijalankan dengan lancar, dan saya mengharapkan jawatan yang telah dipilih dapat menjalankan tugas dengan baik, dapat memegang jawatan dengan sebaiknya, kerana jawatan-jawatan ini juga membawa markah yang besar dalam PAJSK. Jadi tunjukkanlah contoh yang baik kepada ahli-ahli kadet yang lain. Ahli kadet yang lain, terutamanya murid tahun 4 dan 5, kamu juga tahun hadapan akan berpeluang untuk menjadi jawatankuasa, dan tetapi kena tunjukkan contoh yang baik supaya rakan-rakan yang lain, rakan-rakan ahli kadet yang lain boleh mencalonkan kamu untuk menjadi jawatankuasa pada tahun akan datang. Untuk pembentangan aktiviti tahunan sebentar tadi, saya rasakan aktiviti yang sangat baik dirancang oleh guru-guru penasihat di bawah bimbingan Cikgu Sapuan. Jadi harapkan tahun ini seboleh-bolehnya semua murid tahun 6, apa saya kata wajiblah, kalau boleh semua murid tahun 6 ahli kadet TKRS keluar daripada Sekolah Kebangsaan Nongcik pada akhir tahun dengan sekurang-kurangnya mendapat pangkat Last Corporal. Jadi saya mengharapkanlah kerjasama daripada ibu bapa juga sama-sama membantu anak-anak untuk mendapatkan pangkat Last Corporal untuk ahli kadet terutamanya tahun 6. Untuk yang lain-lain saya rasa tak ada masalah. Untuk link kehadiran juga tadi Cikgu Sapuan dah kongsikan sekali lagi, dan kehadiran hari ini juga dikira dalam PAJSK. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada unit ataupun uniform TKRS yang berjaya mengadakan mesyuarat agung TKRS secara dalam talian untuk tahun 2021. Saya rasa ini dalam makluman saya rasa sekolah kita sekolah rendah lah sekolah rendah, saya rasa ini sekolah yang pertama lah kita adakan mesyuarat agung secara dalam talian. Jadi untuk badan beruniform yang lain, untuk makluman, badan beruniform yang lain akan mengadakan mesyuarat ini pada minggu hadapan serentak 4 badan beruniform. Jadi 3S diberikan penghargaan untuk perintis mesyuarat agung sedalam talian ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah dan saya serahkan semula kepada Cikgu Sapuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Azizul atas ucapan ataupun makluman sebentar tadi. Baiklah, ada Puan Asmah untuk memberikan ucapan, saya mengalung-alungkan. Okey, baik, kalau tiada saya sudahi mesyuarat kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita berikan kerjasama, sama-sama Kebangsaan Nongcik. Baiklah, kita berjumpa lagi, kita bertemu kembali pada hari esok lah, pada hari persekolahan nanti. Alright, itu saja daripada cikgu. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.